Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana shrah lana sudurana ya Allah, lapahkanlah dada kami sekalian, wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, dan jadikanlah kami semua orang-orang yang suka mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrullah fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami, sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kesembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, keluarga kami serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Kau hebahkanlah, Kau kurniakanlah kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sesungguhnya sesiapa yang Kau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan Kau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hai Tuhan, Kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Kau ampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni meninggal dunia, khususnya ibu bapa kami, keluarga kami, keturunan kami, guru-guru kami, sahabat handai kami. Dan janganlah Kau campakkan ke dalam diri kami rasa benci dengki terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, Engkau anugerahkan juga kepada kami dari sisi Engkau rahmat, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami, jalan petunjuk. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah Allah terima doa tadabbur kita ini. Baiklah, ayat 195. Fastajaba lahum rabbuhum. Itu ayat kata. Fa maka lalu terjemah. Maka fa ini dia berkait dengan ayat sebelum. Fa maka itu ada kaitan dengan sebelum. Ayat ini, fa ini dia kait dengan ayat 190 sampai 194. Orang yang ulul albab tadi, kita rujuk sikit secara langsung ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan pada ciptaan bumi serta perselisihan malam dan siang, la ayat, benar-benar bukti, tanda-tanda. La ayat itu, la itu mana benar-benar, ayat bukti, kita dah baca itu, ataupun tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Li ulil albab, bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang mengingati Allah dalam sembahyang. Yadhkuruna Allah ini fis salat, sama ada qiyaman, sembahyang dia qiyam, wa qu'udan, sembahyang dia duduk, wa ala junubihim, sembahyang dia baring. Dia kena ada nilai yadhkuruna Allah, makna dia tidak putus bercakap dengan Allah, tak putus berhubung dengan Allah, makna dia tak lalai. Dia tak lalai dalam sembahyang. Sama ada sembahyang duduk,
sembahyang berdiri dan sembahyang baring. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Selepas sembahyang, dia berfikir pada ciptaan langit dan bumi. Dia fikir. Daripada berfikir itu terhasillah satu hasil, iaitu dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan, tidaklah Kau ciptakan semua yang ada di langit dan di bumi ini sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Faqina azabannar, maka lepaskanlah kami semua akan azab neraka. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ayat 192. Wahai Tuhan kami, innaka, sungguh-sungguh Engkau, man tudkhilin nar, siapa-siapa yang Engkau memasukkan ia ke dalam neraka-Mu, faqad akhzaita, maka sebenar-benarnya Engkau telah merugikan dia. Wa ma lizzalimin, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu min ansar, sebarang pelindung, penolong. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana sami'na munadian, sesungguhnya kami semua ini telah mendengar munadi, orang yang memanggil kami. Yunadi, dia memanggil kami lil iman, untuk beriman kepadamu. An aminu, bahawa mereka berkata, berimanlah kamu di Rabbikum, dengan Tuhan kamu. Fa'amanna, lalu kami beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana dhunubana, Engkau ampunkanlah segala untuk kami segala dosa-dosa kami yang lalu. Wa kaffir, dan Engkau hapuskan anna, daripada kami sayyiatina, sebarang keburukan-keburukan yang telah kami lakukan. Wa tawaffana, dan Engkau wafatlah kami semua ma'al abrar, bersama-sama dengan orang-orang yang baik. Rabbana, wahai Tuhan, wa atina, dan Engkau kurniakanlah kepada kami ma wa'adtana, apa yang Kau telah janjikan kepada kami, yakni syurga, ala rusulika, melalui rasul-rasul Kau. Wala tukhzina, dan jangan kamu merugikan kami yaumal qiyamah, hari kiamat. Innaka, sungguh-sungguh Kau ya Allah, la tukhliful mi'ad, tidak memukiri al-mi'ad, janji Kau. Ini doa orang ulul albab. Dalam sembahyang, dia sembahyang khusyuk, sama ada sembahyang qiyamah, ataupun sembahyang qu'ud, ataupun sembahyang qu'ud ni duduk, wa ala junubihim, baring. Mungkin baring ni dia sakit sangat, kali baring dia baring. Tapi nilai yazkurun Allah tu tetap tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Jadi orang ni bila dia berdoa, dia sembahyang dalam keadaan ingat pada Allah, tidak lalai. Kemudian dia berfikir sehingga dia mendapat doa ni daripada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maknanya dalam kotak pemikiran semuanya ini ada. Maka orang yang begini, Allah jawab dalam ayat ini, fastajaba lahum rabbuhum. Ini para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh teladan pada kita. Fastajaba, maka istijabah, mustajab, kita kata doa mustajab. Fastajaba, maka menerimalah lahum, kepada mereka, rabbuhum, oleh Tuhan mereka. Doa tadi oleh orang yang solat dia tidak putus hubungan dengan Allah. Maknanya solat dia itu, dia start takbir, dia ingat pada Allah, tak lalai keluar, tak lari keluar. Kadang-kadang kita sembahyang orang lalu, kita nampak, tapi kita tak layan apa dia. Bukan bermakna sembahyang ni tak nampak apa pun, macam hilang sekali, tak nampak. Tapi kita duduk cakap dengan Allah, duduk berzikir dengan Allah, kita tak layan dia. Kita tak fikir tentang dia, kita fikir tentang apa yang kita bercakap dengan Allah. Inilah orang ulul albab. Lepas dia sembahyang, wa yatafakkaruna fi khalqis sama, dia keluar, dia tengok apa pun dia ingat pada Allah. Sahabat
Ibn Abbas diceritakan bahawa bila turun ayat ni, dia keluar saja daripada rumah dia, dia tengok ni, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia berteguh berkata, wahai Tuhan, kau tak buat benda ni sia-sia. Subhanak, hebat kau ya Allah, maha suci kau ya Allah. Faqina adzabannar, kau lepaslah aku daripada neraka. Tengok, orang yang ulul albab ni, apa yang dia minta? Faqina adzabannar, lepas aku daripada azab neraka. Selain dia kata, kau buat ni tak ada main-main, tak ada sia-sia. Dan dia puji Allah, Subhanak, Subhanallah. Lepas tu dia minta selamat daripada neraka. Dan seterusnya dia mengatakan dalam ayat 192 tu bahawa kalau nak tahu orang rugi, ya Allah, ini dia kecek seorang, dia bercakap seorang, kalau nak tahu orang rugi, ya Allah, ialah orang yang kau masuk neraka, itulah orang rugi. Dan dia tu tak ada orang siapa nak tolong, tak ada siapa nak tolong dia, itu orang rugi. Dan orang rugi ni ialah orang yang bila dipanggil untuk melaksanakan perintah Allah, dia teruk. Lalu ini orang tak rugi. Apa tu ayat 193 tu. Bila dengar orang panggil untuk iman, untuk melaksanakan perintah Allah, kami terus beriman. Ini orang tak rugi. Kemudian ya Allah, dia minta pula bahawa engkau punyalah kepada kami apa yang engkau janji. Ma wa'adtana ni syurga. Jadi nampak di sini, bila kita berdoa selamatkan daripada neraka, dan kita kena yakin bahawa neraka yang Allah beri, kalau kena kita, itu orang paling rugi. Dan minta Allah masukkan kita ke dalam syurga. Tuan-tuan, saya teringat kepada Fatihah dalam ni. Semasa kita baca Fatihah, bila, kat mana kita nak minta syurga, nak selamat daripada neraka? Bila kita baca Maliki Yaumiddin, kan? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Apa makna Malik? Bersyukur pada Allah kerana Allah itu Raja Hari Pembalasan. Masa kita baca Malik Yaumiddin ni, dia letak dalam hati kita, ya Allah, kau selamatkanlah aku daripada neraka dan kau masukkan aku dalam syurga. Kena letak waktu. Sebab esok bila hari pembalasan, tak ada Malik lain, tak ada PM lain, tak ada raja lain kecuali Allah. Maka kita minta setiap kali baca Fatihah, minta Allah kena selamat daripada neraka, kaedah dia, dan minta masuk syurga. Sebab apa kita minta selamat neraka dulu? Sebab dalam kaedah Allah sebut ni, Faqina adzabannar, dalam ayat 191, dia minta selamat daripada neraka dulu, dia ajar kita. Kemudian dalam ayat 194, Rabbana wa atina ma wa'adtana, wahai Tuhan kami, engkau berikanlah apa yang kau janjikan kepada kami, iaitu syurga. Jadi kita minta situ. Itu satu. Baik, kalau kita duduk dalam suasana berfikir demikian ini dan kita berdoa dengan cara ini, maka kita telah dijamin oleh Allah doa kita mustajab. Doa kita mustajab. Buktinya ayat ini, ayat 195, fastajaba lahum rabbuhum. Allah terima doa mereka. Apa tanda yang orang itu diterima doa? Apa lebihnya? Tengok ni. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin wa untha. Ini nilai doa mustajab, iaitu kata Allah anni. Itu confirm tu. Anni itu tambah tu, tambah nilai daripada Allah. Sungguh-sungguh aku ni. Tengok bila Allah cakap itu, Anni tu cakap, Allah cakap tu, Allah janji kepada orang yang doa tadi, Anni, sungguh-sungguh aku, kata Allah, la udhi'u, sekali-kali tidak aku akan kurangkan. Udhi' ni Allah yudhi'u udhi', anak udhi'. Udhi' ni kalau 10 nak cabut, so jadi 9, tak.
akan kurangkan apa dia? Amal. Mana-mana amal amilin oleh orang yang beramal. Kita mari pagi, kita datang sini untuk apa? Amal lagi kan? Amal ambil orang yang beramal. Saya tuan-tuan beramal. Allah kata kalau ada nilai yang ayat 190 sampai 194 ni, la udhi'u amala amilin minkum, semua kamu ni minta karim, sama ada lelaki wa au unsa ataupun perempuan. Allahu akbar. Ba'dukum min ba'din, subhanallah. Ba'dukum ba'dukum, sebahagian kamu, min ba'din. Apa makna? Sebahagian kamu menolong sebahagian yang lain untuk dapat pahala itu. Yang ni tolong, contohnya kalau saya mengajar, saya dapat pahala. Tuan-tuan dengar, dapat pahala. Lepas tu sampai pula kepada orang lain, orang dapat pahala. Dan kita juga dapat pahala daripada kita sampai. Itu ba'dukum min ba'din. Sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain. Habis itu. Ini setakat itu kita kena ambil satu nilai, satu janji. Allah mustajab doa orang-orang yang satunya dia suka tengok ciptaan Allah, kemudian dia berfikir tentang kebesaran Allah, sehingga terhasilnya satu nilai, iaitu ya Allah, Engkau cipta semua ini tidak sia-sia. Yang kedua, ya Allah, Maha Suci Engkau, subhanak. Yang ketiga, dia minta segala minta Allah lepaskan dia daripada neraka, dan dia mengiktiraf bahawa kalau orang itu masuk neraka, sebenarnya orang itulah orang yang paling rugi dan tidak ada seorang pun yang boleh menyelamatkan dia. Dan akhir sekali dia minta supaya dia dikurniakan Allah syurga seperti mana yang dijanjikan, dan Allah tidak mungkin jadi. Nilai perasaan kita di dalam hidup kita begini, Allah sentiasa menerima doa kita. Doa apa Allah terima. Nampak sangat orang ni semangat dalam agama. Satu benda yang jumpa dalam Quran, tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang ada agama tetapi dia tak jaga agama, macamlah orang yang ditimpa di penyakit 3 serangkai. Apa dia penyakit 3 serangkai? Summun, bukmun, umyun. Itu 3. Summu, tuli. Bukmu, bisu. Umyun, buta. Kalau seseorang itu ditimpa 3 serangkai ini, hidup dia tidak ada erti langsung. Wujud dia tak boleh gerak kecuali dengan bantuan orang lain. Orang tak dengar, orang tak boleh cakap, orang yang tak nampak, dia letak di tempat satu tempat, maka dia tak boleh apa, kena ada orang lain bantu dia. Begitu jugalah seorang yang masuk Islam, tiba-tiba dia tidak beramal dengan Islam, Allah bandingkan orang ini macam orang yang kena 3 serangkai. Kita nampak kecil yang jaga agama, tetapi bagi Allah, orang yang diberi petunjuk lalu dia tak jaga agama, seolah-olah orang itu tidak ada nilai lagi pada sisi Allah. Apa sebutnya? Apa ceritanya? Di ayat berikut ini kita akan baca. Baik, habis kita doa, maknanya sesiapa yang begitu Allah akan terima, dan Allah tidak akan hilangkan walaupun sekecil mana pahala yang dia buat, amal yang dia buat akan diterima oleh Allah. Kemudian dalam ayat berikut Allah memuji Muhajirin Ansar pada zaman Nabi dan ganjaran yang terbaik dia buat amal ni. Falladzina hajaru, maka orang-orang yang mereka itu hajaru, sama-sama
hijrah bersama Nabi ke Madinah. Wa ukhriju min diyarihim, dan mereka itu dipaksa keluar daripada rumah-rumah mereka di Mekah. Ya, ada yang paksa keluar, tinggal harta, tinggal keluarga. Wa udhu fi sabili, dan mereka dianiaya, disakiti pada jalan Allah, pada jalanku. Wa qatalu, dan mereka pergi berperang di jalanku. Wa qutilu, dan mereka itu terbunuh. Qutilu, terbunuh. Berapa tu? Hijrah, dan mereka dipaksa keluar daripada rumah. Ni muhajirin ni paksa hijrah, dan mereka disakiti macam Bilal, Rabah dan orang lain lah. Kemudian mereka keluar berperang dalam perang Badar, qatalu. Kemudian ada di antara mereka qutilu, dibunuh. Orang ni pada nilaian Allah apa? Kata Allah, la ukaffiranna anhum, itu jawab kepada falladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang dipaksa keluar daripada rumah, orang-orang yang disakiti pada jalan Allah, orang-orang yang berperang pada jalan Allah, orang-orang yang mati syahid pada jalan Allah. Allah bersumpah, la ukaffiranna, asalnya ukaffir. Ukaffir ni maknanya kalau ada dosa dia buat, macam tak ada dosa langsung, macam tak ada dosa langsung. Tapi la itu dengan nun tasydid itu, dua ini menunjukkan sumpahan Allah dan kepastian yang berlaku pada orang ini bahawa Allah akan hapuskan segala kejahatan masa dia sebelum Islam. Kan? La ukaffiranna, Allah menjawab Nabi, sayyi'atihim, segala keburukan mereka. Allahu Akbar. Nampak dia susah kan? Apa susah dia? Dia terpaksa berhijrah, tinggal rumah kerana agama. Dan dia terpaksa, dia disakiti, dihalau daripada rumah kerana agama. Dan dia disakiti dalam menjaga agama Allah. Yang ketiga, dia keluar berperang. Keempat. Yang kelima, dia dibunuh. Berat belaka zaman Nabi. Sahabat-sahabat berdepan dengan perkara-perkara yang begini. Tapi lebih dianya, Allah akan hapuskan segala keburukannya. Satu. Yang kedua, wala udkhilannahum, ini pun sama. Asalnya udkhila. Udkhila. Kalau adkhala, memasuk. Udkhil, aku. Allah kata aku sendiri akan masukkan mereka itu. Tapi dia guna la, dia sumpah. Benar-benar dan sungguh-sungguh aku akan masukkan mereka jannah, syurga-syurga yang mengalir, tajri, mengalir di tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai syurga. Apa sebab Allah beri, Allah buang segala kejahatan sahabat-sahabat Nabi yang berjuang ini, yang berhijrah ini, yang disakiti ini, yang mati syahid ini? Apa sebab? Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk nak buang kejahatan dan nak masuk syurga. Apa sebab? Thawaban, itu hal. Kalau kita belajar bahasa Arab, itu perkataan itu duduk dalam ayat sebagai hal. Hal keadaan Allah nak beri pahala. Oh, punya pahala penting. Hal keadaan Allah nak beri pahala, dan pahala ini bukan daripada siapa-siapa, min indillah, dari sisi Allah. Masya Allah, Allah ni hebat. Tapi kita nampak macam dianiaya, tapi tak, hebat. Allah thawaban min indillah, Allah nak anugerah pahala dari sisi Allah. Okey, kata Allah, wallahu indahu husnul thawab. Kalau nak cari pahala, nak cari anugerah, Allah di sisinya itu anugerah yang husnul thawab. Husnu terbaik, az-thawab anugerah. Kita nak cari anugerah dunia ni kan, kadang-kadang paksa tipu, paksa beli. Dengan Allah tak payah beli. Buat salah satu daripada 5 tadi. Sama ada fallazina hajaru, berhijrah kerana Allah, ataupun wa ukhriju min diyarihim, mereka dikeluarkan pada rumah kerana nak jaga agama Allah.
Wa'udhu, mereka dihina, disakiti, dimalukan, direndahkan. Kan, orang Islam hari ni bila jaga agama dihina, ditengok rendah, tak ada standard. Sekarang ni keluar berbagai-bagai hina ulama, ya Allah, kesian ulama. Kan, udhu fi sabili, disakiti, dihina pada jalan. Wa qatalu, dan mereka berjuang. Qatalu ni berperang. Wa qutilu, dan mereka dibunuh. Tengok sahabat-sahabat nak jaga agama sehingga sampai pada kita ni begini keadaannya. Tapi lebihnya mereka ialah terhapus segala dosa-dosa mereka, kejahatan mereka. Lebihnya mereka adalah jaminan sumpah Allah untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehidupan yang sebenar. Dan ingat, janji dan sumpah ini adalah sawaban, satu anugerah pahala. Maknanya kita kena cari pahala. Sawaban daripada mana? Min indillah. Wallahu indahu husnul thawab. Allah itu ayat lain itu. Allah ayat lain berhenti situ. Wallah, dia nak cerita Allah ni, jangan cari dengan orang lain, cari dengan Allah. Sebab apa dengan Allah? Wallah, Allah itu indahu, dia mempunyai husnul thawab, ganjaran yang terbaik. Kita nak cari ganjaran yang terbaik di dunia ni, cari mana? Tapi di sisi Allah selama-lamanya husnul thawab. Orang kafir hebat macam mana? Ayat berikut Allah kata, la yaghurrannaka, jangan menyempitkan engkau, jangan menenggelamkan engkau. Gharra ni orang lemah air, duduk dalam air lemah, panggil gharra. Kita sekarang ni lemah, duduk dunia. Berat kafir nak beritahu kita, kafir nak menguasai kita, kafir gini. Kata Allah, kalau kamu bersatu, kalau kamu beriman, la yaghurrannaka, wahai Muhammad, kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menenggelamkan, boleh terjemah gharra ni. Ini apa? Gharra ni lemah air sungai, air laut, kita tenggelam, tak boleh nak macam gitulah, naik turun, tak boleh nampak. Puncanya duduk dalam air. Tapi ini fa'ilnya taqallubul ladzina kafaru. Itu isu, itu masalah yang menyebabkan Nabi sempit dada, lemah semangat, tak boleh nak nampak. Sebabnya tengok orang kafir tu hebat dia, ekonomi dia hebat, segala dia hebat. Kita tak ada gapo. Nabi dalam perang Badar 300 orang, orang kafir 1000. Dalam perang Uhud 700 lawan berapa? 3000. Dalam Ahzab, perang Khandaq, orang Islam sikit sangat dalam negara Madinah. Tapi orang kafir, seluruh kafir di Mekah dan sekitarnya bersatu. Ahzab, parti-parti ataupun tentera-tentera bersekutu, bersatu nak hancur. Tapi Allah kata, la yaghurran, kata qalbul ladzina, jangan menyempit dadamu, jangan menyebabkan kamu tak boleh bernyawa disebabkan kehebatan orang-orang kafir fil bilad, di dalam negara. Al-bilad ialah negara. Bilad di sini di Mekah sekitarlah. Dulu bilad ni plural daripada balad, maknanya Mekah, Madinah, Taif sekitar tu dipanggil bilad lah. Maka ramai kafir bersatu menyebabkan Nabi rasa takut. Kata Allah, la yaghurrannaka taqallubu alladzina kafaru fil bilad. Kenapa Allah minta Nabi jangan duduk rasa sempit dada, lemah disebabkan mereka orang kafir itu hebat? Kata Allah, mata'un qalil, itu sebabnya. Mata'un qalil, maknanya zalika. Mata' ni kalau kita dari sudut kedudukan bahasa, dia khabar kepada subjek yang disembunyikan. Zalika, itu semua kata Allah, mata'un, kesorakan qalil, yang sedikit. Qalil ni ialah sedikit. Istilah kepada nikmat dunia dikatakan qalil. Dia kaya, qalil. Sebab satu hari
akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Orang yang hidup di dunia 1000 tahun, di akhirat tahu sehari. Kan? Kalau dia buat baik sehari, berapa je dia boleh, berapa saat je dia buat. Kan? Maka dunia ini tidak ada ertinya, sebab kita akan berakhir. Akhirat khalidina fiha. Tengok ayat berikut. Orang kafir dia bekah macam mana pun, habis dunia, habislah dia. Akhirat macam mana orang kafir? Thumma ma'wahum jahannam. Sesungguhnya apa ni, kemudian tempat kembali. Ma'wah ni tempat kembali. Ma'wahum tempat kembali mereka jahannam, neraka jahannam. Waliyahzubillah. Orang kafir itu. Wa bi'sal mihad. Dan jahannam itu dikira biksa, seburuk-buruk tempat kembali. Habis itu. Tuan-tuan dirahmati Allah, ayat ni, ayat tadi kan dia puji orang yang berjuang di jalan Allah, dan dia ayat 196 dan 197, dua ayat ni dia beritahu kita tentang taqallubul ladzina kafaru. Kehebatan orang kafir akan berakhir dengan akhirnya dunia. Orang beriman macam mana? Lakinnal ladzina taqaw, ayat 198 tu. Tetapi orang-orang yang mereka itu bertakwa, Rabbahum, akan Tuhan mereka. Di dunia mungkin dia tak banyak, tapi di akhirat lahum jannah, untuk mereka syurga-syurga tajri, mengalir min tahtiha, di bawahnya sungai-sungai, al-anhar khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya. Orang kafir kekal dan kekal, orang muslim kekal dalam nikmat-nikmat yang lebih baik daripada dunia. Itulah nuzulan. Tengok tadi sawaban kan. Kalau dunia kita dapat sawab, akhirat dapat nuzulan, anugerah. Apa dia? Di akhirat dapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan hidup selama-lamanya. Itu nuzulan. Sawab dari sudut pahala, nuzul dari sudut balasan. Mula-mula pahala kita kumpul-kumpul pahala, tak nampak pun pahala sebab Allah yang simpan. Pergi akhirat kita dapat anugerah syurga. Syurga sebagai anugerah min indillah. Wa ma indallah, dan apa-apa yang di sisi Allah itu khairun, terbaik. Untuk siapa? Lil abrar, untuk orang yang abrar. Abrar ni perkataan ganda, jamak daripada barun. Barun. Apa bar? Anta barun. Kau suka buat baik. Nak buat baik tentang apa? Mungkin kita sedekah, barun. Mungkin kita bagi masjid, barun. Mungkin kita senyum ke orang, barun. Mungkin kita buat apa-apa yang menyebabkan ada kebaikan, itu dia panggil abrar. Maka Allah kata, wa ma indallah, yang Allah simpan itu pahala lah, khairun, terbaik. Bagi nilai yang siapa? Lil abrar, bagi orang-orang yang baik. Habis itu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, cerita yang kita dengar tadi adalah perbandingan orang-orang yang jaga agama dengan orang-orang yang cari dunia dan berakhir dengan neraka. Orang jaga agama dan bertakwa pada Allah, mereka mungkin sukar sedikit diuji sedikit di dunia, tetapi akhirat mereka kekal di dalam syurga sebagai anugerah daripada Allah. Dan nilaian ini amat penting kepada abrar, orang yang baik-baik. Sebab itu kita kena doa dengan ayat 193 tu. Wa tawaffana ma'al abrar, wafa'lah kami ya Allah bersama-sama dengan orang abrar. Sebab apa? Wa ma indallahi khairul lil abrar, ayat 198. Sebab apa kita kata wa tawaffana ma'al abrar? Tawaffana
bersama orang berat. Sebab apa? Wa ma indallah, sebab di sisi Allah itu khairun, terbaik lil abrar. Kemudian ayat 199 dengan 200 terakhir ni dia cerita tentang ahli kitab. Cuma penting sangat cerita ahli kitab ni. Sikit kita tuan, minta maaf banyak-banyak. Kita ambil sikit lagi nak perhati. Tengok sifat ahli kitab ini yang Allah puji dia dalam ayat 199. Comel 199 tu dah. Allah puji apa? Dan kita boleh ambil nilai dari hidup kita ni. Sekarang ni kita boleh beramal, kita boleh berakhlak dengan akhlak ini. Sebab Allah puji sebahagian ahli kitab. Apa dia? Wa inna min ahlil kitab, sungguh-sungguh. Apa penting tu? Sebab inna tu daripada ahli kitab, sebahagian daripada ahli kitab. Bukan semualah ahli kitab orang jahat pada. Hak baik, ini hak baik. Laman benar-benar la tu sungguh-sungguh ada orang yu'minu billah, dia beriman dengan Allah. Bagus, kita beriman dengan Allah sama kita. Satu lagi dia wa ma unzila ilaikum, dia beriman juga dengan Quran. Unzila ilaikum ni Quran. Apa-apa yang telah diturun kepada kamu ni Nabi dan sahabat-sahabat Nabi dan kita semua. Wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturun kepada mereka dia beriman. Macam kita beriman dengan Quran, beriman dengan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, semua beramal dengan kitab Al-Quran. Dan sifatnya khashi'ina lillah, semaya dia khusyuk kerana Allah. Dua, khashi'ina lillah ni kita kena rujuk ayat 191, iaitu rupa-rupanya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, maknanya khusyuk, khashi'ina lillah. Maknanya dia solat khusyuk kerana Allah. Dua. Ketiga tu, lama yu'minu billah, pertama dia beriman dengan Allah. Yang kedua, wa ma unzila ilaikum, dia beriman dengan Quran. Wa ma unzila ilaihim, beriman dengan kitab-kitab apa yang sebelum Quran. Khashi'in, dalam semaya mereka khusyuk kerana Allah. Yang berikutnya, la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, mereka tidak menggadai, yashtaruni, tidak menggadai dengan ayat-ayat Allah thamanan qalila, harga yang sedikit. Qalila di dunia kan, mata'un qalilun thamanan qalila. Maknanya kalau kita gadai dunia kerana gadai ayat-ayat Allah, gadai Al-Quran kerana nak dunia, sebenarnya kita mengambil mata'un qalil ataupun thamanan qalil, kata Allah. Baik, kita tengoklah, kita boleh bersifat dengan yang Allah puji. Pertama, kita kena beriman dengan Allah. Yang kedua, kena ikut Quran. Yang ketiga, kena percaya bahawa kitab-kitab sebelum Quran itu adalah benar daripada sisi Allah. Yang ketiga, solat khusyuk. Yang ke apa tu? 1, 2, 3. Yang keempat, solat khusyuk. Yang kelima, semua ni tidak menggadaikan ayat-ayat Allah kerana harta dunia atau kepentingan dunia. Maka mereka ini, kata Allah, ahli kitab ni, ulaika lahum ajruhum, mereka itu untuk mereka ganjaran inda rabbihim, di sisi mereka, di sisi Allah Tuhan mereka. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu segera membuat perhitungan. Amin. Situ cerita. Maknanya ayat 199 ni contoh orang yang Allah puji dan Allah nak beri sesuatu yang terbaik untuk mereka, iaitu syurga Allah. Sekarang untuk semua yang hadir ini, Allah panggil kita. Apa panggilan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini penutup surah Al-Imran. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Ada 4 tanggungjawab kita yang hadir, termasuk saya. Yang pertama, isbiru. Apa makna isbiru? Sabar. Sabar ni apa makna? Kita diuji kena sabar.
nak mari masjid, nak buat amal kena sabar, nak sedekah kena sabar. Itu makna isbiru. Sabiru kena panggil semua orang yang ada yang beriman ini tolong menolong, nasihat menasihati. Kau kena sabar, sama-sama kita sabar, berjuanglah untuk jaga agama Allah. Warabitu, jangan pecah belah. Rabit ini rabata, ikat, mengikat tali persaudaraan sesama kita. Last sekali, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. La'allakum tuflihun, pasti. La'alla ni mudah-mudahan, tetapi ini janji Allah, kita terjemah pasti kamu semua akan berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Jadi tanggungjawab kita sabar. Kalau orang sakit, kita buat agama diuji, kita sabar. Dan kita ajak kawan-kawan kita sepakat sabar mereka. Dan jangan berpecah. Rabitu, perintah, jangan berpecah belah. Dan akhir sekali, banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah jaminan untuk kita berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Itu saja tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi saya jalankan, dan saya dah buat seronok masa bangun awal sebelum subuh pukul 5 tak pernah. Baru saja baca ayat ni. Ayat mana? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sampai akhir ni baru pergi bilik air mandi. Tapi nak baca gana, kena tengok Quran, kena mandi dulu baru boleh baca. Sebab saya tak hafal. Mula-mula tu hafal dulu lah. Lepas hafal baca. Tapi kalau tak hafal lagi, kena mandi-mandi dulu, ambil sembahyang, baca. Nanti jangan baca tak ada sembahyang, tak boleh. Ambil sembahyang, baca, lepas tu baru sembahyang. Untuk sebab apa? Sebab Nabi buat ini, kita ikut Nabi. InsyaAllah Allah beri ketenangan, kesihatan, kebahagiaan dan kesempurnaan. Dalam masa kita baca itu, kita kena ingatlah cerita-cerita yang kita baca tadi. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik-baik, kita sama-sama amal.